Kegiatan saya dalam bidang seni ni bermula daripada zaman kecil dulu. Saya pun tak ingat lah, masa besar mana pun. Masa dulu kecil-kecil dulu tengoklah abang dengan kakak ni buat kerja sekolah tu. Kita duduk congok depan dia duduk tengok. Lepas tu bila orang di sekolah belakang tak ada orang, kita pun curi-curi kita tengok, ambil cat dia, ambil kertas dia, kita pun lokeh. Masa sekolah rendah tu pun ada sedia buku kos sedia tu untuk lukisan ni, mana kita untuk coreng-coreng. Masa sekolah menengah tu dia jadi pelik sikit, jadi aktif lebih kata orang. Lepas balik sekolah tu terus lokeh, tak ada kerja lain. Balik sekolah melukis, balik sekolah melukis. Lepas tu kadang-kadang balik sekolah tu orang lain balik, kita tak balik lagi. Kadang-kadang pergi tepi baru dulu. Dulu masa kat sekolah dulu, belakang sekolah tu dia ada satu macam bansai tu lah. Ada bansai, lepas tu macam wakaf gitu. Situlah lepak situ sampai ke petang duduk melukis situ. Dan masa sekolah menengah juga, maknanya kemudahan tu lebih lah. Pasal masa tu kita dah ada duit simpanan sikit-sikit, kita beli cat sendiri. Duit hasil sekolah tu lah, hasil sekolah tu simpan, beli cat, beli buah, apa-apa. Tu yang jadi rajin lukis tu. Rasa macam mereka habis, dah ingat habis dah benda hak belajar tu tinggal belakang. Hak ingat masa tu cuma nak lukis je. Kadang-kadang pergi dapur, carilah guling-guling gandum. Hari tu kan orang pakai gandum, guling gandum tu macam kain tu kan. Kain tu lah kita basuh jemur, lepas tu kita cat habis tu, jadikan lukisan. Kalau tak ada guni sekali pun, pergi belakang rumah pun, kadang-kadang plywood orang lapik gut ayang tu pun, kita akan ambil, buang-buang potong-potong hak mana hak buruk-buruk tu, kita cat temu, dia jual. Masa tu, buat lukisan pun jual tak mahal mana tu, dalam RM20. Paling mahal pun RM30 lah sekeping masa tu. Dan masa tu juga ada lukis baju masa tu. Tahun 80-an tu zaman rock lah. Zaman rock kapok hari tu. Banyak budak-budak rock ni kadang lukis baju macam-macam lah. Ada gambar korok apa. Lepas tu yang jiwa-jiwa tu ada juga lukis bunga lah, lukis awet macam-macam lah. Nak ambil upah tu pun RM5 sekeping, bukannya mahal pun. Masa tu RM5 sekeping. Pada tahun 89 tu, saya tukar kerjaya. Saya kurangkan melukis ni, saya masuk dalam bidang pengiklanan. Masa tu, saya kerja bidang pengiklanan ni gaji RM5, RM6 je sehari. Tapi kita tak pentingkan gaji tu. Kita pentingkan pengalaman. Kita kerja untuk pengalaman, cari pengalaman. Bidang iklan ni, kita banyaklah ambil tepuhan melukis mural, buat banner. Kadang-kadang ada siapa lukis di body bar tu kan. Saya ingat syarikat adik-beradik tu lah. Saya buat dia body bar dia tu, lukis gambar air ombak macam tu. Kiri, kanan, belakang. Sampailah pada tahun 99, ada sahabat tu Mariato borang untuk pertandingan melukis di Tasik Kenyir, tak silap saya. Masa tu tarikh tutup lebih kurang dekat seminggu lagi. Tambahan saya pula cat tak ada, apa tak ada. Sekali kelab bakal memang tak ada, pasal saya duduk lukis lama masa tu. Jadi oleh kerana dah lesokkan daripada kawan-kawan ni, masuk jugalah. Masuk pun, saya pun guna cat. Masa tu cat buat signboard tu lah, cat apa hak sembuh kereta tu lah. Kita rasa dah memang dah buat cetong lah. Tapi itulah kata orang, bila sampai pertandingan tu, orang lain tu memang hebat lah. Tapi alhamdulillah walaupun kita kalah, tapi pihak penganjur beli lukisan kita tu, dia kata adalah untuk bagi hadiah ke datuk mana dah. Masa tu saya cuba buat, tak silap saya buat gambar pasal lama, masih tak silap saya. Siap dengan ada menara jam besar. Tapi walaupun tak menang, masa tu dalam 3-4 orang kawan lah, semua kawan kita semua menang sagu hati lah ke. Saya seorang je tak menang. Masa tu rasa terjabar lah sikit kata. Kita faham, kalau menang ni ada pertandingan lah. Tetapi oleh kerana ialah kawan kita semuanya boleh hadiah, kita seorang je tak boleh. Dan kita pun ialah berasa itulah sikit. Tambahan pula ada pula cakap-cakap sindir gitu. Kita pun ialah rasa agak sedih lah juga. Maklumlah kita orang kalah ni masih rasa sedih lah. Tapi tu banyak orang. Jadi orang rumah pun tengok pelik. Kalau cerita-cerita ni dia banyak bagi nasihat ke saya, begini nasihat apa sebab. Saya pun semangatlah semula. Lepas pada tu saya pun macam cabar diri saya sendiri. Saya cabar, saya akan buat kalau ada lagi pertandingan, saya akan buat seboleh-bolehnya sehabis. Saya pun terfikir-fikir tu. Sejak daripada itulah saya belajar. Saya fikir saya pergi pustaka awam tu, pergi mari ulang-alik, kadang-kadang lupa nak ambil anak sekolah. Dan alhamdulillah pada tahun 2006 saya telah berjaya untuk mendapat tempat ketiga dalam pertandingan melukis di muzium.
sudah mencatat kejayaan pertama dengan memenangi pertandingan melukis warisan Terengganu dengan tempat ketiga. Dan tahun seterusnya, tahun 2007, saya mendapat tempat kedua kategori siap dan tempat pertama kategori spontan. Dan seterusnya, tahun 2008, saya mendapat tempat pertama dalam kategori siap dan tempat kedua dalam kategori siap. Tahun 2009, saya mendapat tempat ketiga dalam kategori siap. Tahun 2013, tempat ketiga dalam kategori siap. Tahun 2018 dan seterusnya tahun lepas 2019. Dia dalam lukisan ni dia ada macam-macam aliran. Termasuklah aliran realism, modern art, pop art, abstrak dan semi abstrak dan sebagainya. Banyak lah. Dan teknik pula terbagi beberapa teknik. Contohnya impasto, brushing, scampling, crossing dan sebagainya. Banyak benda bergantung pada minat masing-masing lah. Biasanya hak kegemaran saya lah jenis biasa je, teknik brushing dengan benda aliran realism. Realism ni macam ni lah. Bukan. Ataupun kalau hyper realism tu lebih detail lagi daripada ni. Cabar orang ni masalah, okeylah kita kata cabar orang soal pelukis. Sekarang ni cabar orang besar soal pelukis ni kira apa benda promosi dan pasaran. Tapi ini mungkin terbabit dengan kerajaan apa ke, institusi kerajaan. Kalau kerajaan nak tolong apa serba ke, ataupun kita minta satu benda, intiasi kerajaan supaya kerajaan satu bina satu apa benda, galeri itu untuk satu anak-anak Terengganu ni melukis di situ dia tempat nak apa dia demonstrasi ke, nak berkarya ke, nak apa, nak pameran situ. Sekarang ni persatuan tu dah ada, ramai pula tu ahli-ahlinya, tetapi galeri tak ada. Kita malu pasal apa? Pasal semua di negeri lain ni semua ada galeri, tapi Terengganu tak ada. Faham dengan sendikannya, kelantang dengan peseninya. Ingat arwah Tok Guru Nik Aziz gitu, pernah menghadiahkan satu bangunan lama. Kalau tak silap saya di Jalan Hilir lah, untuk dijadikan galeri untuk pelukis datang. Tapi Terengganu ni tak ada galeri. Jadi lama dah nak ni, tapi bukan sekarang ni, tapi lama dah tahun sejak tubuh-tubuhan persatuan tu ingat dalam 2013 tu lah. Saya ni sekarang ni bukan nak minta satu inisiasi lah daripada kerajaan kalau boleh lah. Pasal negara lain ada belaka Pak Abah. Kadang-kadang kita naik malu kok. Terengganu mana? Kita meluahkan perasaan tu. Pasal lama dah tak benda ni Pak Abah. Sampai daripada kita salah seorang terlibat daripada persatuan sampai kita keluar dah. Kita dah aktif dah. Masih tapi tak ada. Sedih lah rasa. Dan negeri lain semuanya ada belaka. Begitu balas mungkin negara turun Terengganu. Mari. Pernah sekali di apa dia? Wakil dia tak silap nama apa tu, Baktior tu. Jumpa dengan hamba. Dia kata dalam senarai list tu negeri lain ada belaka. Terengganu tak ada. Lepas pada itulah kita pupur awak-awak kita ni. Saya salah seorang yang terlibat lah. Pada saya buat musyawarah masa itu, saya subuh satu persatuan. Tapi sekarang ni alhamdulillah orang muda mungkin ramai ambil minat. Tapi masalah sekarang tu lah dia kata satu tempat tak ada. Tempat untuk kita meluahkan karya kita, untuk kita aktiviti kita, demonstrasi kita, pameran kita. Sedangkan benda ni kan di aset pelancongan kita kan. Satu aset yang penting lah dalam Terengganu. Tetapi jadi harapan saya ni minta lah supaya kerajaan negeri Terengganu ni mengambil inisiatif, mana tengok-tengok lah kami di bawah ni, mana rakyat Terengganu ni, mana terutamanya para karyawan pelukis-pelukis ini supaya diberi satu tempat untuk kami berkarya dan kami buat pameran, serta seterusnya untuk kami membuat jualan apa ke, demonstrasi. Kita bukan benda nak susah saing. Kita tak benda dah baik kita dah. Budak-budak muda-muda, pekat muda tu ramai. Masuk sekarang yang ahli tu ramai. Pekat muda ni. Pekat tu kadang banyak keluar dah pekat muda tu ramai. Okey, pesanan buat anak muda, teruskanlah. Sekiranya anda berminat, maka teruskanlah apa benda ni, usaha tu. Pasal apa? Seni lukis ni merupakan anugerah Tuhan yang tidak ternilai. Pak Ayub, pusaka terpelihara. Pelukis 1000 luka, pelukis 1000 cerita. Syukur dan reda melakar takdir, disapa semilir di kanvas takdir.
Warna-warni di jarinya teradun, hijau merimbun. Gelombang beralun, bunga dan daun mengharum, menjadi suatu cerita rindu, menjadi tawa lesu dan limpah seduh menggoda sanubari, mempersona budi, penuh legenda, penuh wibawa, mendasari panorama, penuh estetika, sebuah citra khazanah berharga.